Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hilmi Faizul bin Zainal, nombor metrik 061751, dan saya daripada ISM Usuluddin semester 2. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan tentang subjek dirasah Al-Tasawuf An-Nasiyah berkaitan dengan kalam hikam yang ke-11. Jadi insya-Allah saya mula pembentangan saya pada kali ini dengan sebuah hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksud dia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi Allah SWT, yakni dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi dalam hadis ini Nabi memberitahu kita bahawa Allah SWT itu tidak memandang kepada rupa kita. Allah SWT itu tidak memandang kepada harta kita. Allah itu tidak memandang kepada pangkat kita. Akan tetapi Allah itu memandang kepada hati dan amal kita. Jadi sememangnya dalam kehidupan seorang Muslim dan mukmin ini tidak lari daripada melakukan ibadah. Jadi dalam kita beribadah itu pentingnya amal dan hati kita berbanding dengan rupa paras kita, harta kita, pangkat kita, keturunan kita. Jadi apakah itu yang dimaksudkan dengan amalan? Sebab tadi kita bicarakan bahawa amalan itu penting. Jadi amalan itu ialah sesuatu perkara yang dilakukan, sesuatu perkara yang ditunaikan, suatu perkara yang dilaksanakan mengikut individu itu sendiri, sama ada amalan tersebut dikategorikan sebagai amalan yang wajib, sunat maupun sebagainya. Jadi amalan ini terdiri daripada dua perkara. Yang pertama ialah amalan zahir dan yang kedua ialah amalan batin. Di mana amalan zahir ini berkaitan dengan amalan anggota kita, sebagai contoh menunaikan solat, membaca Al-Quran, membantu ibu bapa. Ini adalah contoh amalan-amalan zahir, yang ini berkaitan dengan anggota kita, di mana apabila kita solat, pergerakan kita, takbiratul ihram kita, sujud kita, rukuk kita, i'tidal kita, itu berkaitan dengan anggota. Membaca Al-Quran, alunan daripada bibir kita, ayat suci Al-Quran itu merupakan amalan zahir anggota kita. Membantu ibu bapa, kita membantu ibu bapa kita membasuh pinggan, melipat baju, menyidai baju, itu merupakan amalan zahir kita. Jadi ia berbeza dengan amalan yang kedua, iaitu amalan batin. Di mana amalan batin ini ialah amalan-amalan yang berkaitan dengan hati, di mana dalam hati sahaja terdapat amalan ini, di mana kita bersangka baik, perasaan takut kepada Allah SWT juga di dalam hati, sabar dan tabah juga di dalam hati. Jadi dalam pembentangan kali ini saya akan lebih khususkan kepada amalan yang berkaitan dengan hati, di mana daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksud dia, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Maka sesiapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Jadi dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa setiap amalan kita, yakni amalan zahir maupun amalan batin, mestilah disertakan dengan niat. Di mana jika niat kita itu semata-mata hanya kerana Allah SWT, maka semata Allah kerana Allah lah yang kita akan dapat. Jadi begitulah juga dengan sebaliknya, apabila kita berniat untuk lakukan sesuatu kerana selain daripada Allah, maka selain daripada Allah lah yang kita dapat. Contohnya macam dalam hadis ini mengatakan, sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati, atau perempuan untuk dikahwini, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Jika seseorang itu berhijrah semata-mata hanya kerana perempuan,
apa yang kita akan dapat itu berbalik semula kepada niat dalam hati kita. Jika niat kita dalam hati kita kerana Allah, Allah lah kita dapat. Jika niat dalam hati kita kerana manusia lah kita dapat. Okey. Jadi ramai orang kata setiap amalan mestilah kena ikhlas. Dalam setiap amalan mestilah kena ikhlas. Jadi orang pandai menyebut saja ikhlas, tapi kita sendiri tidak faham apakah maksud ikhlas itu sendiri. Jadi ikhlas dari segi bahasa itu berasal daripada perkataan akhlasa, di mana akhlasa ini dimaksudkan dengan bersih dan suci daripada segala kotoran yang mencemarkan. Jadi pada segi istilah pula, ikhlas ini bermaksud semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah SWT tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Jadi maksud dari segi istilah ini memberitahu kepada kita bahawa ikhlas ni adalah semua amalan kita yang berkaitan, sama ada berkaitan dengan amalan zahir ataupun berkaitan dengan amalan batin, mestilah dilakukan semata-mata hanya kerana mengharapkan keredaan Allah SWT semata-mata, tanpa mengharapkan yang lain. Jadi perlulah kita tahu bahawa syarat ikhlas ini diputuskan untuk beribadat semata-mata hanya kerana Allah, beserta dengan tak ada daya upaya kita untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan melainkan dengan Allah SWT. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak ada daya upaya kita untuk menyempurnakannya, melainkan Allah SWT yang bagi. Jadi itulah maksud dia. Jadi juga dikatakan ikhlas ini tidak sedikit pun diselangi dengan perkara-perkara yang lain. Di mana niat dalam hati kita ikhlas, sedikit pun tidak diselangi dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya apabila kita menunaikan solat kerana Allah SWT, tidak ada sedikit pun kita rasa nak menunjuk ke orang melihat kita ke, nak menunjuk ke orang, niat kita kerana orang lain, kerana kakak kita, kerana mak kita suruh, contohnya. Okay, jadi itulah maksud dia. Tidak sedikit pun diselangi dengan perkara-perkara yang lain. Jadi tingkatan ikhlas. Jadi kita dah tahu maksud ikhlas. Jadi antara yang penting juga adalah kita mesti tahulah tingkatan ikhlas. Di mana yang pertama ialah saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia. Jadi kat sini tingkatan yang paling tinggi ialah saat seseorang itu mampu melakukan perbuatan kerana Allah tanpa menginginkan perhatian daripada manusia lain. Dia mahukan, dia berniat dalam hati, contohnya dia semayang, dia niat kerana Allah SWT, dan tidak diselangi dengan mengharapkan Allah memberi ganjaran akhirat ataupun ganjaran duniawi. Dimasukkan di sini perhatian manusia di sini termasuk ganjaran duniawi lah. Jadi orang yang tingkatan yang pertama ini semata-mata hanya kerana Allah, tidak mengharapkan ganjaran duniawi, tidak mengharapkan ganjaran akhirat juga. Jadi itu adalah tingkatan yang pertama, tingkatan yang atas sekali, tingkatan ikhlas. Jadi tingkatan pertengahan ikhlas dikenali sebagai tingkatan al-khawas, di mana tingkatan orang-orang yang khusus, di mana orang-orang ini melakukan perbuatan maupun amalan kerana Allah, tetapi diselangi dengan agar Allah memberi ganjaran di akhirat kelak. Jadi orang pertengahan ini dia melakukan semata-mata hanya kerana Allah, tapi diselangi dengan niatnya agar Allah memberikan dia ganjaran di akhirat nanti. Contohnya macam dia melakukan sembahyangnya kerana Allah, supaya Allah memberinya kesenangan hidup di akhirat nanti. Contoh yang lain, dia bersedekah dengan harapan Allah SWT akan memberikannya ganjaran yang banyak waktu di syurga nanti. Contohnya dia apa lagi? Contohnya dia membantu ibu bapa dengan harapan dia dapat melalui titian sirat dengan mudah sewaktu akhirat nanti. Itu contohnya. Mendapat ganjaran di akhirat. Dia tidak memandang ganjaran-ganjaran di dunia. Itu adalah golongan al-khawas, golongan pertengahan. Jadi golongan yang terakhir ialah orang yang melakukan perbuatan amalan kerana Allah agar diberi ganjaran duniawi, di mana mereka ini
golongan yang paling bawah ini adalah golongan awam, ikhlas golongan awam, di mana mereka membuat perbuatan juga semata-mata hanya kerana Allah, tetapi dengan harapan agar Allah memberikan dia ganjaran duniawi. Contohnya dia bersedekah supaya Allah memberikan dia lagi harta di dunia. Dia melakukan sembahyang supaya Allah panjangkan lagi umurnya di dunia. Seperti itu. Jadi itu adalah tingkatan-tingkatan al-ikhlas. Jadi seterusnya dikatakan bahawa kalau ada rupa bentuk amal sahaja tapi tak ada roh, maka amal kita itu tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh dimaksudkan di sini adalah ikhlas. Jadi apabila seseorang itu beramal sahaja tapi tidak mempunyai roh, tidak datang rasa ikhlas itu. Jadi maksud dia umpama amal itu tidak mempunyai apa-apa darjat di sisi Allah SWT. Jadi Masya Allah, minta kita dijauhkan dan mintalah supaya kita datangkan rasa ikhlas itu dalam diri kita. Jadi oleh itu kita mestilah tahu macam mana cara-cara untuk mendapatkan ikhlas. Jadi cara yang pertama ialah kita mestilah dengan cara beruzlah. Di mana beruzlah ini ialah memencilkan diri atau mengasingkan diri dari kelompok majoriti manusia. Di mana beruzlah ini berbeza dengan kita beribadat di khalayak ramai. Beruzlah ni mengecilkan diri, kita mengasingkan diri. Maksudnya kita beribadah bersendirian. Beribadah bersendirian ini berbeza dengan beribadah di khalayak ramai. Kerana apabila kita bersendirian, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih tawaduk, sebab kita tahu kita seorang saja. Tapi berbeza dengan apabila kita berada di khalayak ramai, di mana kita akan rasa orang akan melihat kita. Kita akan rasa kita dilihat. Jadi di situlah akan timbulnya perasaan riak, di mana para ulama mengatakan riak ini dia mengalir dalam badan manusia sama seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam dan di kawasan yang gelap. Betapa halusnya semut hitam ini ataupun riak ini mengalir di dalam badan manusia. Jadi minta kita dijauhkan. Jadi dengan caranya kita mestilah beruzlah untuk mendapatkan ikhlas. Jadi yang kedua adalah kita mestilah menanam diri. Jadi inilah yang ingin saya bentang pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kalam hikam yang ke-11 oleh Syekh Ibnu At-Ta'illah dalam kitabnya Syekh Hikam Al-At-Ta'illah, iaitu kalam hikam yang ke-11 itu berbunyi idfin wujudaka fi arbil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Maksudnya, tanamlah kewujudan dirimu di dalam bumi yang gersang, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Jadi kat sini ini merupakan satu metafora di mana Syekh Ibn Athaillah memberikan kita satu cara untuk mendapatkan ikhlas, di mana cara-cara untuk mendapatkan ikhlas itu mesti menanam diri kita supaya tidak mencari kepada kemasyhuran. Jadi bermaksudnya tanamlah kewujudan dirimu dalam bumi yang gersang. Maksudnya tanamlah kewujudan dirimu dalam bumi yang gersang untuk menghilangkan kedudukan di sisi-sisi manusia. Maksudnya juga adalah hati kita ini tidak mahu untuk masyhur. Untuk apa? Untuk kita tarbiyah diri kita supaya hati ini tidak mahu akan kepada perkara-perkara kemasyhuran. Jadi kerana apa? Kerana apabila kita menanam diri kita dalam bumi yang gersang ini, dan tanam dalam diri kita di tengah-tengah khalayak ramai ini, supaya kita tak tahu akan kehebatan diri kita, supaya orang tidak tahu akan kehebatan diri kita lah. Jadi dengan cara ini kita boleh memupuk sifat ikhlas, di mana untuk kita memurnikan sifat tauhid dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tu ialah yang kedua, dan yang ketiga ialah kita mestilah berdoa, sentiasa berdoa untuk mendapatkan ikhlas. Di mana sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang bolak-balik